So kita pergi the last chapter of semester 2. Dah habis dah. Okay. Application of integration. Okay. So apa gunanya integration ni? Salah satunya adalah untuk mencari area below the graph. Okay. Sebenarnya untuk area ni untuk chapter 7 ni dia tak ada beza pun sebenarnya yang awak buat daripada chapter 5 dengan chapter 6 tu. Dia adalah sama macam definite integral. Okay. Definite integral. Maksudnya yang kita boleh key in dalam calculator tu. Kan? Kita nak dapatkan jawapan dia yang kita boleh key in dalam calculator tu. Cuma beza dia, formula tu dia tak bagi. Kan? Interval tu dia tak bagi, F tu dia tak bagi, kan? dx ke dy ke dia tak bagi. Yang cabarannya adalah awak sendiri yang kena dictate. Awak sendiri yang kena dictate mana satu dia punya interval, mana satu dia punya function. Okay? Okay. So, yang ini, kalau kita tengokkan dekat sini, kan awak nampak macam familiar je. Okay, yang ini saya panggil kawasan yang kita nak cari, kawasan Belorik tu. So, saya panggil yang ini sebagai dinding dia. Okay. Ini dinding. So, awak akan bubuh kat sini lah. Okay. Sini dinding dia. Okay. Dan dia mesti awak kena detect bumbung. Bumbung ni adalah function dia lah. Dia punya bumbung. So kita letak kat sini. Ini bumbung dia. Dan kita tengok dia melekat pada paksi apa. Kalau dia melekat pada paksi X ni, yang ini adalah dia punya lantai. Okay. So bila lantai belakang dia adalah dx. Dia macam itulah kiranya. Dan perumpamaan dia sebab kita nak mencari luas kawasan. So kawasan tu mesti adalah keliling dia tu mesti di-bounded lah. So dia mesti di-bounded oleh bumbung, dinding dengan lantai dia. Dia tak bolehlah bocor. Kan kawasan tu tak bolehlah bocor. Okay. Kalaulah awak menggunakan paksi X, okay, maksudnya dinding ni dia mesti nilai paksi X lah. Okay. Fx ni dalam sebutan X dan belakang tu dx. Okay, tu dalam sebutan X. Dan dia pakai nilai AB tu mesti awak ambil nilai pada paksi X. Okay. Yang graf bawah ni macam mana pula? Yang ini dia macam ni. Upside down house. Pernah masuk tak upside down house ni? Pernah masuk tak? Pernah, madam. Dia kan terbalik kan. Dia bumbung tu ke bawah. Kan, ni bumbung dia tapi dia duduk kat bawah. Okay, dinding dia masih sama lagi. Tapi lantai dia dah duduk kat atas pula. Duduk terbalik. Kan. So, formula dia tetap sama juga. Okay, formula dia tetap sama juga macam awak buat yang sebelah tu. Cuma bila dia upside down ni, okay, luas tu, area akan dapat negatif. Okay. Sekejap. Upside down house ni maksudnya dia ke area bawah paksi X tau. Dia duduk di bawah paksi X axis. Ini yang awak kena alert ni. Dia bawah paksi X. So kita panggil sebagai upside down house. So bila dia duduk di bawah paksi X, kawasan tu area dia akan dapat negatif. Tapi kita tahulah area mesti sentiasa positif. Macam mana area tu negatif? Jadi area is always positive. If area is below the x-axis, okay, the area will be negative. The following formula can be used untuk kawasan yang di bawah x-axis. Apa yang dia letak tu?
Modulus. Dia letak modulus. Modulus ni adalah backup untuk positifkan balik area yang negatif. Okay. So kalau saya kadang-kadang dia tidak ada graf. Soalan tu tidak ada graf. Jadi awak tak nampak kan. Awak tak nampak dia duduk dekat, dia ni duduk kat paksi X. Dia duduk atas paksi X ke dia duduk kat bawah paksi X. Jadi kita nak selamat, awak punya formula sentiasa letak modulus. Okay, biasakan letak modulus daripada awal. Mesti letak modulus daripada awal. Okay, letak modulus dari awal. Jangan dah hujung-hujung dia dah nampak negatif, baru kelang kabut nak letak modulus. Jangan macam tu. Kita biasakan formula tu letak modulus start daripada awal lagi. Okay. So tengok contoh. So dia macam ni. Find the area enclosed by the line y equals to x plus 3 and x-axis from x equals to 0 to x equals to 4. Dia tidak suruh sketch graph. Tapi kalau awak rasa nak nampak cantik, kan, kalau rasa nak lagi confident, bukan nak nampak cantik, nak lagi confident, kita sketch graph lah. Kan, graph ni dia boleh ditanya sebab awak dah belajar masa semester 1. Okay, so dia akan repeat balik tau. Semester 1 tu awak jangan terlupa pula. Nampak? Ni apa? Chapter 4. Sem 1, chapter 4. Awak dah ada basic dah graf linear, graf kuadratik, graf kubik, graf set. Jadi silalah tengok balik nota sem 1 tu. Okay, dia boleh tanya balik. Okay, macam ni. Ini graf apa? X tambah 1 ni fungsi apa? X kuasa. X kuasa 1 linear. Linear, kalau awak secara general dia, graf dia bentuk macam mana? Garis lurus. Garis lurus. Okay. Then X plus 3. Macam mana kita nak sketch graf linear ni? Ingat tak? Kita cari apa? Kita cari pintasan X, pintasan Y je. So X intercept maksudnya when Y equals to 0. So X plus 3 equals to 0, X equals to negative 3. Ini pintasan dia pada X. Kalau Y intercept pula, when X equals to 0. So Y sama dengan 0 plus 3. So Y dapat 3. Ini pintasan daripada paksi Y pula. Okay, so kita buatlah paksi X, paksi Y. So pintasan negatif 3. Ini graf dia. So Y sama dengan X plus 3. Dia memintas ini Y pada 3 pada paksi X negatif 3. Macam itulah. Okay. Lepas tu dia kata enclose. Okay, yang ditutupi oleh graf A. X-axis. So ini X-axis. Okay. And from X equals to 0 to X equals to 4. From X equals to 0 sini sampai X equals to 4. Okay. So mana kawasan yang ditutupi dia? Yang kita nak cari yang ni lah. Bukan yang sebelah tu. Okay. Sebab yang sebelah ni dia tidak ada 0 sampai 4. Jadi kita tak nak yang ni. Okay. Dia dah bagi tahu dah syarat dia. Mesti ada 4 tu. X apa? Y sama dengan X tambah 3. X-axis yang color orange tu. And the from X equals to 0 to X equals to 4. Saya buat tanda hijau tu. Okay. So ini yang saya kata, awak kena sendiri yang create formula tu. Kita nak cari area kawasan Blore. Okay, don't forget the modulus. Okay, now detect dia punya dinding. So apa dinding dia dekat sini? Interval dia. Mana dinding dia? Kita nak ambil interval dia dari mana ke mana tu? 4, 0. So dinding lah.
0 sampai 4. Ni dinding dia. Okay. So sekarang ni bumbung dia yang mana? Dia berbumbungkan kawasan apa? Fungsi apa? Y sama dengan X tambah 3. Ni bumbung. Okay. So kita nak ambil X tambah 3 je. Lepas tu dia berlantaikan apa? Paksi X. So dx kat belakang. Macam tu lah. Kan? Nampak macam ini je lah formula dia. Tak susah pun. Bila awak nak integrate X dapat apa? Integrate X dapat apa? 1. X. Itu Ah. differentiate. Kejap. X kuasa 2/2. Jangan duk terbalik dengan differentiate. Integrate 3. 3. Ke X. 3x. 3 tu ada. So 0 sampai bukan kat sini. Itu modulus. 0 sampai 4. Penulisan dia. Lepas tu masuklah nilai 4 kuasa 2/2 tambah 3 darab 4. Okay, yang ni yang masuk 4. Tolak, masuk pula 0. 0 kuasa 2/2 tambah 3 darab 0. Okay. Kan? So samalah macam ni. Sama ada awak nak kira manual ataupun boleh apa? Calculator. Kena key in calculator. Key in calculator tu nak key in yang mana? Kalau dah malas kira manual, kita akan key in yang mana? Key in yang ini. So dapat apa jawapan dia? 20. 20 unit squared. Macam itulah. Okay? Integrate dia senang dia yang kita dah buat sebelum ni. Cuma awak sendiri yang kena detect daripada mana ke mana, apa bumbung dia. Dan dia ni lantaikan paksi X dia, lantaikan kepada paksi Y. Okay. Ataupun kalau dia tidak mention, sebenarnya kalau dia tidak mention by using integration, awak boleh guna kan, itu adalah area of apa? Bentuk apa ni? Ni bentuk apa? Trapezium. Trapezium. Sebenarnya sopa macam tu. So area of trapezium macam ni. Kita bawa ke situ. Apa formula area of trapezium? Ingat tak? 1/2 darab dengan atas tambah bawah kan? So atas tambah bawah yang ini. Kita tahu yang ini berapa dia punya panjang. Yang kali hijau atas tu. Cuba tengok berapa panjang dia. Sinilah. Ni. Berapa panjang dia? Yang bawah 4. Yang atas X tambah 3. Panjang je. 0 sampai 3 berapa? 3. 3. So atas ni 3. Yang bawah ni, yang ini. So yang ini, berapa dia punya panjang dia? Ingat tak yang saya tengah highlight kan ni? Ni berapa panjang dia? Macam nak tahu berapa panjang yang saya buat tanda soal tu? 4 ni, dia punya koordinat sini. Okay, maksudnya awak kena tahulah koordinat dekat sini. Macam mana kita nak tahu koordinat yang saya buat tanda soal kalau oren tu? Masukkan 4 ni, kita tahu sini koordinat dia X dia 4. Kita nak tahukan Y. Macam mana kita nak tahukan dia punya koordinat Y tu? Masukkan 4 tambah 3. 4 tambah 3 berapa? 7. 7. Maksudnya dia punya tinggi ni 7. Yang ini tinggi dia 7. So, formula dia atas tambah bawah ni. Okay, darab pula dengan apa lagi? Ingat tak formula trapezium? Dia punya tinggi. So, tinggi dia dekat sini mana tinggi dia?
Berapa tinggi dia? 4. 4. Okey. So 4. So kita kira 1/2 darab 10, 5. 5 darab 4 apa? 2. 20. Nampak sama. So luas ni sebenarnya awak mencari integration ni awak mencari luas sebenarnya. Kita duk buat tu. Kalau nampak bentuk tu trapezium, kita bolehlah cari trapezium, tapi kalau dia lengkuk-lengkuk yang tidak menghasilkan bentuk apa-apa, memang awak kena pakai integration lah. Itu je lah. Saya nak menunjukkan compare dia antara awak pakai formula area yang awak dah belajar masa kat sekolah dulu dengan macam mana awak mencari area dengan menggunakan integration. Okey, yang ini. Find the area bounded by the curves y equals to x squared minus 4 and y equals to 0. Itu je maklumat yang dia bagi. Okay. So, yang ini graf apa? Cubic. Graf kubik. Kubik? Kuadratik. Kuadratik. Graf kuadratik ni dia sinonim dengan bentuk apa? Macam mana bentuk graf kuadratik general dia? Bentuk U. Senyum ataupun masam. Sekarang ni graf ni senyum ke masam? Kalau depan x squared tu positif. Senyum. Senyum. Awak kena tahu. Benda tu kena cari balik lesson 1 tu. Okay. Kita cari x-intercept. Maksudnya when y equals to 0. So x squared minus 4 equals to 0. So kuadratik factorize lah. Selalu partner dia. X squared minus 4 ni apa factorize dia? X tolak 2. X tambah 2. So pintasan X dia, X sama dengan 2 dengan X sama dengan negatif 2. Okey. Ataupun kita boleh cari y-intercept. Kan? Y-intercept when X equals to 0 pula. So Y sama dengan 0 kuasa 2 tolak 4. So Y sama dengan negatif 4. Okay, itu bentuk dia. Kita sketch je. Kita tidak ada sedetail macam sem 1 tu. Awak kena cari titik bucu kan. Dia punya bucu-bucu maksimum dengan minimum ke apa ke. So yang ini je. Sekadar untuk nampak bentuk dia tu. Okay. So yang ini dia pada negatif 2 dengan 2. Okay, so dia simetri lah. Kan sini jarak dia 2, sini pun jarak dia 2. So memang dia punya bentuk tu dia akan pusing simetri dia dekat sini macam tu. Dekat paksi Y tu. Jarak dia simetri. Yang sinilah negatif 4 tu. Okey, pintasan pada paksi Y tu. Okey, so dia kata area yang dibounded oleh curve ni dengan y equals to 0. Y equals to 0 ni paksi apa? Mana garisan y equals to 0? Apakah garisan y equals to 0? Mana? Hello? Dekat tengah-tengah. Paksi X tu. Kan memang betul-betul paksi X tu. So inilah y equals to 0. Paksi X tu. Okey, so dia nak itu je. Itu keliling dia. So awak boleh nampak sini yang dibounded dengan garisan warna merah dengan garisan yang warna orange. So inilah kawasan dia. Okey. So sekarang ni nak cari area. Okey, modulus. Atas tu walaupun dia dapat positif, walaupun awak dapat modulus tu dapat nilai dia positif 20, so tak apa. Letak je 20. Jadi sekarang ni apakah dinding dia dekat sini? Kita nak letak interval dia dari mana ke mana? 2 ke negatif 2. Dinding dia tu melekat. Nampak inilah dinding.
So, nilai X dia mesti nilai paksi X. So, negatif 2 sampai 2. Dia duduk bawah paksi X. So, dia duduk bawah paksi X, maksudnya dia rumah terbalik. So, ini adalah upside down house. Okay. So, bumbung dia sekarang ni, rumah terbalik ni, apa bumbung dia? Yang warna merah ni apa fungsi dia? Curve yang warna merah ni, apa fungsi dia? X square tolak 4. Okay. Lepas tu dia berlantaikan paksi apa? Paksi X. Paksi X. So, dx. Dah. Ini adalah formula awak. Kan? Lepas tu integrate. Integrate X squared. Dapat apa? X kuasa 3/3. X kuasa 3/3. Integrate 4. 4x. 4x. Okay. Negatif 2 sampai 2. Modulus. Okay. Masukkan nilai. 2 kuasa 3/3 tolak 4 darab 2. Ini yang masuk 2. Tolak. Dia memang wajib tolak. Negatif 2 kuasa 3/3 tolak 4 darab negatif 2. Kan? So, dapat berapa? Ikutlah. Nak kira manual ke nak key in calculator ke apa jawapan dia awak dapat. Okey, dapat apa jawapan? 32/3. 30. Ah, 30/3? Salah. 32 madam. 32/3. Mula-mula dapat negatif kan? Betul tak? Awak akan dapat negatif tak? So Ya. negatif 3/2/3 kan yang letak negatif tu dulu tau. Lepas tu baru 3/2/3 unit squared area kan kuasa 2. Ya, macam tu. Okay. Sebab apa dia dapat negatif? Sebab apa dia dapat negatif? Sebab apa kawasan tu negatif? Rumah terbalik. Dia duduk di bawah paksi X. Okay, dia duduk di bawah paksi X. Rumah terbalik tu sebab dia duduk bawah paksi X. Okay. So, for number 3 ni, pergi tengok YouTube lah. Serupa je benda ni. Alright. Okay, so dah habis ni, Salim. Can I proceed? Boleh madam. Ya. Okay, sekarang ni area between the curve and the y-axis pula. Basic dia serupa lah macam tadi juga. Tapi sekarang ni rumah awak ni, rumah lagi sengit. So, kalau awak pandang ni, awak telingkan kepala tu belah kiri. Okay, pandang dari sini. Ikutkanlah. Kan? So, maksudnya kita masih ini sebagai bumbung. Dan GY itu sebagai bumbung. Ini bumbung dia. Kita letak kat situ. Okay. A ke B ni sebagai dinding dia. Okay, ni dinding. So, A ke B ni dinding. So, sekarang ni dia berlantaikan. Lantaikan paksi Y ni. So, ini lantai dia. Okay. So, maksudnya kat belakang awak ni DY. Okay. Di belakang dia mesti DY. Dan bila dia belakang tu DY, awak kena alert. Sekarang ni fungsi awak ni mesti dalam Y form. Okay. Dah bukan dalam sebutan X lah. Mesti dalam Y form. A dengan B awak ni mesti nilai paksi Y. Okay. Nilai pada paksi Y. Belakang dia DY. Macam tu. Okay. So tadi kita ada upside down house lah. Inilah kiranya upside down upside down house awak. Dia duduk di sebelah kiri paksi Y.
Okay, sebelah kiri y-axis ni. So kat sinilah awak akan dapat area negatif. Jadi apa backup kita kalau untuk area negatif ni? Modulus. Modulus. So letak modulus. Ataupun kita nak play safe, saya kata letak je lah modulus tu. Every time awak cari area ni, awak letak modulus. Okay, senang. Okay, nombor 4 ni YouTube. Okay, the sketch graph Y sama dengan ln X. Awak sebenarnya tak ada dalam syllabus ni. Dia tak ada dalam syllabus sebenarnya. Dia dah sketch lah untuk awak. Awak je yang kena cari mana bumbung, mana lantai, mana dinding dia. Okay, kita pergi ke sini. The area of the rectangle bounded by the curve y equals to x cubed plus 2 and the y-axis and the line y equals to 3 and y equals to f. Y equals to f. Y equals to 5. Okay, katakanlah without the graph. Dengan membaca soalan tu je, awak detect mana bumbung dia. Mana satu bumbung dia? X cube plus 2. Okey. Okay. Mana lantai dia? Mana lantai dia? 3 dengan 5. Itu dinding. Ni dinding. Ni dia lantaikan apa? Dia berlantaikan apa? Y-axis. Dia berlantaikan y-axis. Okey, awak detect sendiri. Masuk terus dalam formula kan. Dia tak minta sketch graph, kita tak payahlah susah-susah sketch graph. Tapi awak kena tahu sendirilah mana nak letak bumbung, mana nak letak dinding, mana nak letak lantai. Alright. So integrate, modulus mesti ada. Dinding dia daripada mana ke mana, interval dia? 3 ke 5. 3 ke 5. Okay. Lantai dia dy. Paksi y, lantai dia dy. Okay. Sekarang ni, bumbung dia ni kat sini, nak letak apa? Nak letak apa? Apa fungsi nak letak situ tu? Bumbung dia lah. Nak letak apa? Mana yang lain ni? X kuasa 3 tambah 2. Salah. Sebab apa saya kata salah? Sebab apa salah? Dalam Y form. Belakang awak dy. So awak tak boleh lah X kuasa 3 tambah 2. Tak kena lah, ini huruf Y. Padahal awak dy with the respect of Y. Kan? Kita pun dah belajar dulu-dulu. Kalau sini U, belakang mesti du. Boleh tak awak buat substitution dengan du? Mana boleh. Huruf mesti sama. With the respect of apa? Okay. So, dia tak boleh. X cube tambah 2 tu tak boleh. Kita kena terbalikkan dia. So, kita test. Awak kena terbalikkan. Kalau Y sama dengan X tambah 2. Okay. X sama dengan apa? Y tolak 2. Y tolak 2. So, ini yang awak akan letak sebagai bumbung. Okay. Lagi. Okay. Y sama dengan X squared. Tak nak. Okay. X squared. So, apa? X sama dengan apa? Y kuasa 1 per 2. Sebenarnya ada plus minus. Set Y. Tapi ada plus minus. So dia boleh jadi dua function.
Awak kena tahu pula mana satu yang positif, mana satu yang negatif. Ini semua chapter 4 sem lepas ni. Kalau Y sama dengan set X sama dengan apa? Y kuasa Y 2. kuasa 2. Y kuasa 2. Ini Y kuasa 2. Okey. Kalau macam soalan YouTube tu, Y sama dengan ln X. Macam mana? Soalan nombor 4 tu. Tengok tak YouTube? Tak tengok lagi lah. Kena tengok lah. Sebelum tengok tu, jawablah dulu soalan ni. Macam mana? Dapat X sama dengan E kuasa Y. X sama dengan E kuasa Y. Betul. Macam mana datang E ni? Tengok balik. Ln ni adalah apa? Log yang base apa? Ln ni. Base E. Base E. Ln tu adalah log base E. Daripada log form, awak nak convert into index form. Pun ada sem 1. Macam mana? X ni dia tendang E ni terpelanting, dia terpelanting ke sebelah, dia tanduk Y tu. Jadilah E kuasa Y. Dia jadi macam tu. So awak kena tahu inilah bumbung-bumbung ni. Kalau dia berlantaikan paksi Y, kita akan pakai bumbung dalam sebutan Y. So hati-hati. Jadi untuk kes kita ni, tak bolehlah X cube tambah 2. Apakah bumbungnya? Macam mana nak kali? Macam mana? Jadi apa? X kuasa 3, buat step by step. 2 bawa ke sebelah. Lepas tu tinggal X seorang-seorang. 3 kuasa 3 bawa ke sebelah. Jadi apa? Punca kuasa 3. Apa dia? Tak dengar. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ataupun Y tolak 2 kuasa. Punca kuasa 3 tu kuasa berapa? 1/3. 1/3. Okay, good. So inilah yang awak akan pakai. Inilah yang awak akan integrate. Okay. Okay, macam mana integrate Y tolak 3 kuasa 1/3 ni? Apa formulanya pula? Kenalah tengok formula basic. Formula ni. Basic rules number 5. Tengok chapter 5 page 1. Saya dah bagi. Apa basic rules tu? Yang saya bagi. Kuasa tambah 1. Dia linear. Kan dia dalam tu linear. So dia boleh lah. Kuasa tambah 1. So 1/3 tambah 1. 4/3. 4/3. Lepas tu bahagi balik dengan 4/3. 4/3 darab dengan apa? 1. 1 tu datang dari mana? Differentiate Y tolak 3. Formula jangan lupa. Masuklah 3 dengan 5 ni hak Y lah. Sebab dia pakai dinding pun sebutan nilai Y. So kita bolehlah masuk dalam Y. Okay, pusing balik 1/4/3 ni. Dan 1/4/3 ni akan jadi 3/4. Dan 5 tolak 3. Masuk nilai wajib tunjuk lah. Mesti tunjuk. Ada markah. Wajib tunjuk masuk nilai. Lepas tu nak dapatkan jawapan dia, ikut suka korang. Nak kira manual ke, nak kira key in ke, ikut suka. Apa dapat jawapan.
Tapi mesti wajib tunjuk nilai. Apa saya 3/5 pula? RM1. Berapakah jawapannya? Kenapa Y tolak 3? Ya Allah. Apa pasal kau ni Nani? Y tolak 2. Y tolak 2. So sini 5 tolak 2. 3 tolak 2. Hai. Dapat berapa jawapan? Benda careless macam ni sangatlah menyedihkan. Bendanya maksudnya awak tahu buat tapi awak careless. Bukanlah awak careless, saya careless. Ni contohlah careless pun. Jadi hilang macam tu je markah. Sayang je. Dah tahu buat, careless pula. Yang tak tahulah. Tak dapat markah. Jadi apakah markah yang tinggal? So what is the final answer? Everybody, are you here? Are you there in front of your phone, in front of your laptop? 20. 20 je. Salah. Kira je. 3/4. 2 kuasa. 3 kuasa 4/3. Tolak 3/4. Kalkulator awak tu dah habis canggih dah. Dia boleh per siap-siap. Jawapan dia pecahan mana? Dalam perpuluhan. Bagi Perpuluhan. kat saya 4 tempat perpuluhan. 2.6451. 2.4. 6451. Salah je. Saya dapat 2.495. 2.495. Belakang 5 tu apa? Kosong. Kosong. Okay, 495 lah. Kosong. 4 for decimal. Apa ni? Kira ni pun tak boleh ni. Salah masuk kalkulator ni. Apa benda ni? Benda. Okay. 6 YouTube. 7. Dah nombor 5 tu dah. Dah, madam. 7. Find the third quadrant area. Ini sebenarnya maklumat ni. Kan third quadrant. Kan tahulah. Ini first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So maksudnya area awak duduk dekat third quadrant. So bila third quadrant ni awak tahu dia duduk di sebelah kiri paksi X. Kalau dia duduk sebelah kiri paksi Y. Kalau dia duduk sebelah kiri paksi Y, apa bendanya? Area mesti negatif. Okay. So tangkap sekarang ni. Apa dia punya dinding? Okay, apa dinding dia? Nak letak apa interval dia ni? -2, -4. -2, -4. Awak boleh tahu kat sini kalau dia menggunakan nilai Y, maksudnya lantai dia mesti di apa? DY. Dy. Dan clue dah ada dah. Kan saya kata kalau dia lantai pada paksi Y, mesti sebutan bumbung dia pun mesti dalam sebutan Y. Dinding dia tu pun mesti nilai pada paksi Y. Dia mesti sama jenis, sama color. Okay, so sekarang ni apa fungsi dia bumbung tu? Kita nak pakai yang mana? 3/Y. Ini bumbung tapi kita terbalikkan X sama dengan, so 3/Y. Macam tu. Bagaimanakah integrate 3/Y ni? How to integrate? Ingat tak? Integrate 3/X dapat apa? Dia super je formula dia macam 3/X dx. So 3 darab dengan 1/X dx. 3 ni constant darab 3 bawa turun tu lah. Dah bocor rahsia pula. 1/X dapat apa? Macam mana integrate 1/X formula? Wahai manusia. X. Jadi kalau 3/Y 3 ln Y. 3 ln Y.
Dan lon kan kita letak modulus juga kalau untuk lon. So modulus kat luar ni pun memang ada juga. Modulus lepas lon pun ada juga. Apa guna modulus lepas lon tu? Sebab kita nak masukkan negatif 4. So lon kalau negatif 4 max error. Bila ada modulus, maksudnya kita positifkan dia. Jadilah 3 lon 4 je. 3 lon 4 tolak 3 lon 2. Ini tekan je lah kalkulator ni, tak payah key in lah. Key in pun lambat. Boleh terus tekan kalkulator. Dapat berapa? 2.07. 2 point bagi 4. 2.0794. Okay. Negatif kan? Betul. Sebab apa negatif? Dia third quadrant. Rumus balik. Sebab dia duduk sebelah kiri paksi Y. So positif kan dia. Jangan letak yang negatif kalau ada modulus. Lepas tu kena bagi balik final answer yang dah positif. Dah. Okey dah Salim. Dah medium. Okey, kita upgrade sikit lagi. Area between two curves. Okay. So, area between two curves. Okay, macam mana benda ni? Dia serupa juga. Okay, ini adalah fx. Okay. So, kalau okay, macam mana nak cari ni? Macam mana kita nak cari ni? Yang daripada saya tunjuk tu. Dari mana ke mana? Apa dinding dia kat sini? AB. A ke B. So dia berbumbungkan graf yang mana? FX. Okey, dia berbumbungkan graf F. Dia berlantaikan DX. DX. X. Okey. So yang ni pula. Okey. So kalau macam ni, yang graf kedua ni. Saya nak cari kawasan yang berlurik. Macam mana formula dia? AB. AB, GX. GX, DX. DX. Okey. Kan? Kalaulah kawasan pertama tolak dengan kawasan yang kedua, awak akan dapat kawasan yang mana? Celah curve. Awak akan dapat kawasan yang inilah, yang saya bintik-bintik ni. Betul tak? Inilah namanya area between two curves. Okay, itulah dikatakan area between two curves. So, formula tu datang mana awak tengok. Dia ada, kita pakai dinding yang sama dan juga kita berlantaikan lantai yang sama. So, kita boleh combinekan dia AB, FX tolak GX, DX. Ini formula dia yang awak nampak ni. Okay. Nampak? Okay, area between two curves ni, dia akan sentiasa positif. Dengan syarat kena betul
mana graf atas nak tolak dengan graf bawah. Okay. So awak kena detect mana satu graf atas, mana satu graf bawah. Dia macam ni lah kan. Fx ni graf atas. Awak akan tolak dengan graf bawah. Okay. Kalau tersalah tolak, awak akan dapat negatif. Dalam between two curves, awak tak boleh guna modulus. Okay, dalam between two curves, awak tak boleh guna modulus. Awak kena pastikan betul-betul mana satu graf atas, mana satu graf bawah. Okay. Macam mana pula? Macam mana nak tahu mana graf atas, mana graf bawah? Ada idea tak? Macam mana awak nak tahu betul ke tak? Kena buat apa? Dah nak kena betul lah graf atas tolak graf bawah. Ada idea tak? Yang pertama, awak kena sketch graf lah. Daripada graf tu kita akan nampak, oh mana graf atas, ini graf atas, ini graf bawah. Okay, yang kedua, boleh check dulu guna kalkulator. Kan, contoh dia 41, katalah graf atas awak x squared. Tolak dengan graf bawah awak x kan, dx. Okay. Awak key in dalam kalkulator. Kalau dapat negatif, maksudnya apa? Bawah. Maksudnya bukan, ini two curve sayang. Bukan bawah paksi-paksi tak. Maksudnya awak tolak bawah, tolak atas. Awak tersalah. Awak tak ada graf. Okay. Awak apa? Maksudnya awak tersalah graf. So apa yang kena buat? Cepat-cepat tukar formula. Maksudnya apa akan jadi formula baru dia? Apa akan jadi formula baru dia? Satu sampai 4 sepatutnya apa formula dia? X X tolak. tolak X kuasa 2. Macam tu lah kiranya. Yang ni baru akan dapat positif. Yang ni dapat negatif. Okay. Yang ketiga, cuba test. Okay, cuba test nilai antara dinding. Dinding ni kalau between two curves, intersection point between two curves tu lah. Okay, intersection. Kan? So, mana yang dapat nilai yang besar? Maksudnya atas. Nilai kecil. Awak masuk nilai kan? Maksudnya itulah graf bawah. Ada 3 cara macam ni nak tahu mana graf atas, mana graf bawah. Dan nanti kita test, kita tunjuk satu-satu. Yang ni korang tengok YouTube tak? YouTube nombor berapa? 8 ke 9 ke 10 ke 11 ke? Ada siapa-siapa tengok tak? Nombor 8 medium. Nombor 8 YouTube. Okay, so saya skip nombor 8. Nombor 9 dah ni. Okay, kita apply lah. Okay, tapi nombor 9 ni dia suruh sketch graph. Maksudnya awak akan pakai step yang pertama ni lah. Dia suruh sketch graph.
So kita nak tak nak memang kena sketch lah. Okay, so ini graf apa? Y sama dengan x squared minus 4x minus 12 ni graf apa? Kuadratik. Kuadratik. Okay, kalau kuadratik dia memang lemma dengan factorize. Dapat apa factorize? Dapat apa factorize? X Tolak 6. X tambah 6 tambah Tolak. 6. X tolak 6. Okay, Tambah 2. X tambah 2. Okay. Maksudnya X intercept dia when Y equals to 0 dan X tolak 6, X tambah 2 sama dengan 0. So X sama dengan 6, X sama dengan negatif 2. Kan? Dia cukup macam tu je sebenarnya untuk sketch graph ni. Kan? Nak cari Y intercept pun boleh juga. Maksudnya when Y equals to 0, when X equals to 0. So Y sama dengan 0 squared tolak 4 darab 0 tolak 12. So dapatlah negatif 12. Okay, kita sketch lah. So negatif 2 dengan 6. So dia kena sengit sikit lah bucu dia. Mesti macam ni lah. Sebab sini negatif 2, sini 6. Dia tak simetri. Awak punya garis tengah ni mesti simetri. So sini jarak dia mesti 4. Sini jarak dia pun mesti 4 lah. Kan? Sebab jarak negatif 2 sampai 6 ni 8. Jadi bucu dia tu mesti duduk pada kuadran ke-3. Kan? Saya tak nak awak buat macam ni. Kadang-kadang tu dia saya tahu negatif 2, negatif 6. Dia macam ni kat sini juga dia nak kali kena. Dia jadi macam tak simetri lah. Kan 6 tu jauh lagi. So salah. Okay, ini kita abaikan. Okay, lepas tu lawan dia yang ni. Apa? Y sama dengan negatif X tolak 8 ni graf apa? Fungsi apa ni? Linear. Fungsi linear. So linear X intercept when Y equals to 0. So negatif X tolak 8 sama dengan 0. X sama dengan negatif 8. Y intercept when X equals to 0. So Y sama dengan negatif 0 tolak 8 sama dengan negatif 8. Negatif 8, negatif 8. Macam mana? Sini negatif 12 tadi. Kan? Pintasan dia negatif 12. Kita besar sikit. Lagi ni sikit. So sini negatif 12. Sini negatif 2. Sini 6. Alah, saya nak colour biru. Kalau nampak kuadratik ni colour biru. Buat lagu. Susah lah kan orang perempuan ni. Cerewet. Negatif 2. 6. Negatif 12. Okay, so negatif 8, negatif 8. Mesti sini lah. Sini dia mesti dalam ni lah. Negatif 8. Sini yang dekat luar. Negatif 8. So, mana kawasan yang area yang kita nak cari ni? Dia bounded oleh dua benda ni. Okay. Kat mana kita nak lorek ni? Sini lah. Okay. Okay, kalau sini, mana dinding dia? Kita akan pakai dinding mana ke mana? Mana dinding dia? Tadi saya kata dinding dia adalah apa? Dinding adalah apa? Intersection between two curves. Untuk yang bounded dengan dua curve ni, inilah dinding dia. Ini intersection dia.
So, awak kena cari dinding lah. Dia pada mana ni. So, awak tengok ni dia semua kawasan tu duduk dalam dinding tu. Okay, tu kawasan dia. Okay, so kita cari dulu intersection point. So, yang pertama y sama dengan x squared tolak 4x tolak 12. Equation yang kedua linear negatif x tolak 8. So, kita nak cari intersection point, kita boleh samakan equation 1 sama dengan equation 2. So, x squared tolak 4x tolak 12 sama dengan negatif x tolak 8. Bawakan ke semua ni ke sebelah, x squared tolak 3x. Apa? Negatif 12 tambah 8 berapa? Negatif 12 tambah 8? Negatif 4. Negatif 4. Okay, factorize. Apa? Apa factorize? X tambah 4. X tambah 4. X tambah 4. X tolak 4. X tolak 4. Okay. X tambah 1. X tambah 1. So, X sama dengan 4. Dan X sama dengan negatif 1. So, maksudnya dia punya intersection point ni. Kan? Sini adalah negatif 1. Yang sebelah kanan ni, sinilah 4. Kita akan pakai dinding tu. Okay. Kalau guna konsep saya tu, panjang sikit ni sebab saya nak meng-explain ke awak. Saya guna dinding negatif 1 dengan 4. Saya cari luas yang ni. Macam mana formula dia? Ni macam mana formula dia? Daripada mana ke mana? Negatif 1 sampai 4. Lepas tu dia punya bumbung dia, upside down house ni, dia pakai bumbung apa? Bumbung merah tu, fungsi merah tu fungsi apa? Kuadratik. So, x squared tolak 4x tolak 12 dx. Okay, sebab dia duduk bawah paksi x, kita letak modulus. Okay, lepas tu dia akan tolak dengan negatif 1 dengan 4 kawasan yang ni pula. So, apa kawasan belorik yang itu? Dinding dia negatif 1 sampai 4 juga. Tapi sekarang ni dia berbumbungkan garisan hijau tu. So, hijau tu apa fungsi dia? Negatif 1, negatif 8. Negatif x X negatif 8. tolak 8 dx. Okey. Okey, cuba cari ni guna kalkulator terus. Guna kalkulator, key in jap. Dapat berapa? Key in je. Tak payah integrate ke apa. Saya nak minta key in je. Dapat berapa? Yang sebelah kiri ni dapat apa? Negatif 205 per 3. Positifkan dia 2 kosong 205 per 3. per 3. Okey, yang sebelah sini 95 per 2. 95 per 2. Okey, cuba tolakkan. 125 per 6. 125 per 6. Inilah sebenarnya luas yang kita nak cari tu. Okey. Tapi boleh shortcut lagi.
Okay. Kita boleh shortcut lagi. Shortcut kita adalah konsepnya yang macam kita dah alert tadi. Kan? Awak tahu dinding. Dinding ni adalah intersection between two curve. Lepas tu, pastikan mana graf atas tolak dengan graf bawah. Tengok dia dx. Itu je. Kita pakai yang konsep yang itu. Macam mana? Sekarang ni dinding dia, okay, tetap negatif 1 sampai 4. Okay, graf yang inilah yang kita lukis tadi. Okay, antara graf merah dengan graf biru tu, mana satu graf yang duduk atas? Mana satu graf yang duduk atas? Graf color apa? Graf color apa? Merah ke? Tahu tak atas dan bawah ni? Tak. Mana macam lebat? Warna apa graf yang duduk atas? Biru. Hey, ni daripada sini. Pandang yang ni je. Daripada yang saya zoomkan ni, awak pandang yang ini je. Jangan tengok dia punya paksi X, paksi Y tu. Daripada yang saya zoom ni, graf atas adalah graf merah. So, graf merah dulu awak akan letak. Negatif X tolak 8. Tolak baru dengan graf bawah. Okay, baru dengan graf bawah. So, graf bawah dia X kuat tolak 4X tolak 12 dx. Yang ini kalau buka kurungan, negatif X tolak 8 tolak X kuat tambah 4X tambah 12. Boleh disimplifikan lagi. Negatif X kuat, negatif X tambah 4X, jadi positif 3X, negatif 8 tambah 12, jadi positif 4. Yang ini yang awak akan integrate. Okay, cuba cek masuk nilai. Cuba cek apa jawapan dia. Sama jawapan dia. 125/6, nampak tak? So yang ini kalau awak buka satu-satu, so tak payahlah sekarang ni. Kalau between two curves, kita boleh shortcut lagi. Kita ada formula. Graf atas tolak graf bawah. Kan? Intersection point akan jadi dinding. Intersection point ni maksudnya awak cari dulu intersection point. Lepas tu, kalau awak sketch graf, awak just tengok je. Okay, apa graf yang duduk atas, apa graf yang duduk bawah. Itu je. Tak kisahlah dia duduk atas paksi X ke, bawah paksi X ke. Sekarang ni dia tak kisah atas paksi X, atas bawah paksi X. Sebab dia akan sentiasa positif. Okay, atas tolak bawah akan menghasilkan sentiasa positif. Jangan risau. Okay. Okay, that's all for today. See you petang ni. Thank you, class.